أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Ta'ala memberikan keizinan kepada kita dapat sama-sama kita berada duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala perbuatan amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita tengok pada sambungan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, iaitulah pada muka surat yang ke-55. Di sini dia nak menyatakan dari segi adab, apabila kita menjadi seorang Muslim, orang yang mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka patut dan mestilah dan wajib bagi kita kena mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata taat ni ialah tiap-tiap satu perkara yang Allah Taala redha, lagi pula Allah Taala suruh dengan perkara tu, maka itu dikatakan taat. Adapun maksiat itu tiap-tiap perkara yang apabila manusia itu mengerjakan, maka mereka itu perkara itu dilarang dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu ialah maksiat. Maka insya-Allah kita tengok pada muka surat 55 bawah sekali ya. Ulang. Ya 55 tu sikit. Tak sambung dengan situ. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal antara segala ketaatan. Dia kata dan hendaklah engkau, bagi orang nak melakukan ketaatan ni, pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Hak ni lebih afdal ni mana? Di segi ni hak sunat lah. Hak wajib ni hak telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kok mana kalau kita buat ni, kalau kita tinggal berdosa. Kalau kita tinggal dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita buat, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pahala amalan yang afdal sini ni amalan yang sunat lah. Maka hendaklah kamu pilih akan amalan-amalan yang terlebih afdal. Dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Dan jangan lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat kepadamu, dan bahawa kematian itu bila-bila masa sahaja boleh datang memutuskan segala rancanganmu. Jadi lagi pula kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia suruh kita hendaklah mempersiapkan kemudahan
pelaksanaan ketaatan tersebut. Benda kemudahan ni. Tak, panggil seperti kelengkapan mudah kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, seperti dengan sejadah, dengan tasbih. Tak, panggil kelengkapan. Kalau nak baca Quran, kena ada Quran tu kelengkapan pada kita nak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, dan lagi pula bahawa kematian itu bila-bila masa sahaja boleh datang memutuskan segala rancanganmu. Dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu, dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Maka dia kata bahawasanya manusia ni dia akan bahawa kematian itu bila-bila masa. Sebab itulah kita nak mempersiapkan pada melakukan ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia kata janganlah kamu menangguh-nangguh. Nanti dululah. Masa muda duk gagah lagi, biar dululah orang panggil umur panjang lagi. Ataupun masa, sebab tu Nabi kata 5 perkara ni. Ingat 5 sebelum 5. Dan mari ingat 5 sebelum 5 perkara. Bila mari 5 perkara ni, maka orang panggil rugilah hidup, menyesal tak ada sudah dah. Mana? Yang pertamanya iaitulah seperti itu, orang yang cerdik itu ialah orang yang pandai bagi masa. Dia pandai bagi masa dia, mana masa dia Allah Ta'ala menjadikan siang untuk mereka melakukan mencari rezeki-rezeki yang halal. Dan Allah Ta'ala menjadikan mereka untuk beristirahat dan juga untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana taat di tengah malam? Iaitulah berqiyamul lail. Bangun tahajud. Tu panggil ibadat tengah malam, ibadat yang diredai oleh Allah Taala. Habis tu panggil Allah Taala menjadikan alam ni panggil dengan penuh hikmah. Bukan jadi dengan sia-sia. Kalau Allah Taala jadi siang hari sama letih hari tu. Duk kerja sama, dah ada orang tak ada malam, tak ada rehat, panas dah lah siang hari dia ni panas. Panas-panas sungguh. Kalau takdirkan Allah Ta'ala menjadi panas, macam belah negara mana ni. Panas ni siang hari ni melebihi daripada malam. Mana kata Allah Ta'ala menjadikan malam ni suruh kita istirahat. Apa istirahat? Untuk mencari bekal akhirat, bekal amalan. Salah satu daripadanya kita mari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin siang hari kita melakukan mencari rezeki yang halal, mencari mana akan nafkah, tapi di malamnya kita mengabdikan diri pada Allah Taala. Kenapa? Kerana bahawasanya mati itu bila-bila masa sahaja boleh datang memutuskan segala rancanganmu. Kita duk rancang sekian. Apabila mati, apabila ajal datang, maka dia akan memutuskan habis segala rancangan kita. Dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiar. Mati ni tak boleh pilih. Kalau kita nak pilih, projek bagi projek ni boleh pilih masa mana. Waktu mana. Bila kalau dalam mesyuarat agak bila nak petang. Pukul berapa boleh kita pilih lagi. Ataupun jahat dan baik ni boleh kita pilih lagi. Hari ni nak buat jahat, ini buat baik boleh pilih. Apa boleh pilih? Ada pun mati tak boleh pilih dah. Apa yang mati nantilah, nanti umur 50 padang dah. Kalau nak mati 50 pun boleh pilih. Mana kata mati ni tak boleh pilih. Sebab tu kalau mati ni sebab manusia ni, sebab apa yang perlu kita melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala ni? Sebab bahawasanya mati ni tak ada tempoh masa. Kalau macam mana? Macam makanan-makanan ni kita boleh tahu. Tarikh dia luput bila. Ada pun kita tak tahu luput bila. Dan lagi pula dia kata, dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Menyesal sudahlah. Apabila seorang dia mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mana pada ketika hidup dia di atas muka dunia ni banyak peluang Allah Taala bagi padanya. Peluang mana? Masa yang terluang tu banyak daripada masa yang sibuk.
Tetapi tak sibuk mana, tapi menyibuk-nyibukkan diri. Nah, bila menyibuk-nyibukkan diri, maka tak sempat dah nak buat ibadat pada Allah Ta'ala, tak sempat nak baca Al-Quran, tak sempat nak berzikir, tak sempat nak semayang. Mana nak baca Quran? Tak dang. Nah, duduk rumah pun tak sempat. Bapa, sedangkan masanya banyak, cuma dia baik menyibuk-nyibukkan diri. Tak, sibuk dengan mana? Tak, dengan benda yang ada lah, dengan dunia ni. Kalau apabila mati jadi rugilah, seperti mana Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Munafiqun. Tak, apabila berkata orang yang sudah mati, tak, ya Allah, seandainya kalau sekiranya kamu mentakhirkan umurku, ya Allah. Nah, bapa dia nampak dah. Akhirat ni apabila duduk alam kubur nampak belaka dah. Duduk atas dunia duduk nampak lagi malaikat maut ni. Duduk nampak lagi malaikat muka dan nakir, duduk nampak lagi. Bila masuk dalam kubur esok habis nampak habis dah. Hara. Dah nampak senang dah. Maka orang ni dia minta pada Allah Ta'ala, ya Allah. Dah. Mana kalau sekiranya kamu, ya Allah, dalam Munafiq Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya kamu, ya Allah, mentakhirkan akan ajal kami sedikit, masa sikit je, maka fa'asaddaqa wa akum minas salihin, bahawasanya aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang soleh, ya Allah. Sebab apa? Masa duduk dunia dulu dak sepak belaka, dak rugilah. Menyesal yang tak ada berkesudahan. Sebab tu dia suruh mikir, suruh kita Allah Ta'ala bagi akal fikiran kepada kita untuk kita memikirkan bagaimana untuk kita mencari bekal akhirat yang banyak. Nah, ataupun dalam perniagaan kita, perniagaan yang tidak ada mana penipu daya. Nah, adapun dengan dunia, apabila kita mencari dunia yang tidak menyebabkan kita mana hilang daripada melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa ni? Bahawasanya kena fikir tentang lagu mana nak mengerjakan ketaatan pada Allah Taala. Ni lagu mana? Ni nak ajar ni. Lagu mana nak buat ni? Dan hendaklah tasbih dan zikir itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Ni nak ajar kita, nak ayat. Kita ni mau mudah sikit nak beramal. Kalau kita tak tahu kau nak beramal benda. Dak nak taat benda. Nak benda hak nak taatnya, dak tahu amalan dia. Maka ni Imam Ghazali dia atur dah kepada kita ni supaya nak mudah nak beramal lagu mana. Maka salah satu daripada dia kata, hendaklah kamu bertasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Mana? Yang pertamanya iaitulah zikir pertama, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang pertama. Baca banyak mana? Baca sekurang-kurangnya 10 kali dalam sehari ni kena ada. Apa panggil istiqamah. Istiqamah ni dia tak nanti banyak. Apa panggil bahawasanya innallaha yuhibbu, Allah Ta'ala terlebih kasih kepada mereka yang beramal dengan mana? Daimum, dengan berkekalan. Allah Ta'ala kasih sayang siapa dia? Pada orang yang buat bila dia melakukan amal dengan berkekalan. Walau qailan, walau sekiranya amal tu sikit je. Mana? Zikir subhanallah. Tapi istiqamah waktumu. Maka ni terlebih kasih amalan ni, Allah Ta'ala kasih pada orang ni. Sebab amalan yang Allah Ta'ala kasih mana? Orang yang istiqamah dengan amalan. Kalau orang ni dia buat banyak amalan, tapi hari ni buat 1 juta, tak penuh buat ni amalan sama, esok tinggal terus. Ni tak jadilah. Sebab tu panggil Allah Ta'ala kasih lagi pada orang yang istiqamah, dia melazimi dengan buat amalan. Sunat lah. Ada pun hak wajib ni dia tetap dah. Apa amalan ni sebagai dia kata mencari bekal akhirat, bekal amalan ni hak sunat. Suruh cari curut tambah ni hak sunat. Orang kata kalau nasi tambah, makan sepinggang ni hak wajib. Misalnya hak makan dah ni wajib. Hak tambah tu nak sedap sikit perut.
Nah, panggil hak tambah, hak sunat je lah. Maka sunat ni hak jenis hak tambah. Habis itulah Allah Ta'ala kasih amalan orang ni buat dengan daimun, dengan berkekalan. Walaupun sikit amalan sekalipun, bila kekal, Allah Ta'ala kasih pada orang ni. Nah, dan lagi pula dia kata lalu yang pertamalah bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang keduanya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Nah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali hanya Allah yang memiliki segala kerajaan dan kebenaran yang menampakkan jalan yang lurus. Yang kedua. Dan yang ketiganya iaitu la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yang ketiga. Baca 10. Panggil hak paling banyak 100. Tiap satu ni 100 kali. Ia tak payah belah-belah panggil. Kalau orang jenis tengok bayi tengok burung kau belah-belah tengok burung mulut bunyi. Tahu-tahu orang tengok apa ni? Belah-belah kalau ngai belah-belah ngai. Mulut duk bunyi selawat. Baru ikan makan. Berkat sungguh selawat ikan makan pun jujuk-jujuk hari. Sebab berkat selawat tadi tu. Dan juga mana? Dan yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Dan yang keempatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang kelimanya subuhum quddusum wa rabbul malaikatu war ruh. Maha suci Allah Ta'ala, lagi maha bersih Tuhan kami. Zikir ni kalau kita nak dengar kok puasa lah. Kira aja bunyi belah puasa dah. Belah puasa bunyi lah. Main tarawih tu. Dan lagi pula dia kata yang keenam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang keenam. Dan yang ketujuhnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Dan yang kedelapan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan yang kesembilannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Dan yang ke-10 bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Mana dia kata hendaklah bagi dengan 10 amalan ini. Baca. Mana kata kalau boleh istiqamah lah. Istiqamah abang baca sekali. Abang dalam sehari yang tu ada baca kau. Nak baca ni dak nanti apa panggil nak duduk dak belah-belah bawa motor boleh baca. Belah-belah bawa kereta baca. Mana apa yang nak tambah pahala lagi bekal amalan kita untuk akhirat supaya timbangan berat kita mizan terlebih berat daripada dosa. Terkadang kita ni sedialah manusia ni. Terkadang orang panggil naik molek belah menungging pula. Maka baik gitulah sebut bila kata manusia dia tidak akan lari daripada dah salah dan silap. Tapi dia tak boleh mengulangi kesilapan. Bila salah silap ya salah dah ikut dia. Kalau salah terus Mana kata bila salah maka hendaklah dia memperbaiki akan kesilapannya. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah taala, maka hendaklah kamu nak amal zikir ni. Bila baca ni waktu pagi, pagi kita tak ada benda, tak ada kerja, ada urusan dia. Tambah pula hari Jumaat ada benda lah, kerja pun tak. Kita nak buat amal semua mungkin tak boleh. Sibuk dengan pekerjaan kita. Sibuk pagi pergi kerja dah. Maka ada waktu-waktu bila istirahat maka bolehlah kita beramal. Dengan amalan-amalan ni. Maka hendaklah kau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali. Yang pertama 100 kali.
Mana ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan juga mana istighfar Allah astaghfirullahalazim semua ni 100 belaka, maka cukuplah 1000. Cukup 1000 lah. Ni abang ambil daripada yang pertama sampailah yang ke-10 ni 100 belaka, hak sekurang-kurang. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sikit, supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Dan dalam engkau lazimkan mengekali akan zikir ini, dan jangan engkau berkata-kata sebelum terbit matahari, kerana disebutkan dalam hadis bahawa amalan seperti ini, iaitu berzikir setelah sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelah-celah oleh apa-apa perkataan, adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Pahala merdeka hamba ni besar dah. Orang yang boleh merdeka hamba ni berapa? 1000 pahala ganjaran Allah Ta'ala bagi. Boleh merdeka hamba besar sekali ya. Mana melepaskan orang daripada hamba. Maka orang yang mana buat amal ni tiap-tiap pagi, mana ambil selepas daripada semayang subuh. Dia semayang subuh, dia pergi mana, betul tak ada kerja mana, duduk atas tikus sejadah. Dan dia tak berkata dengan perkataan lain. Tak ada kata kau tak cakap dengan orang, bukan tak cakap, tak ada urusan, tak cakap dia lah. Maka cuma dia buat amalan ni je. Dia berzikir pada Allah Ta'ala sapalah terbit matahari, nak semayang sunat isyraq, ataupun sunat duha. Maka orang yang amal ni dengan tidak kata apa-apa, maka diberi pahala seperti mana 8 orang hamba keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kelebihannya, lebihnya, pahala berlipat kali ganda. Ni kalau amal bulan biasa. Kalau amal di bulan Ramadan, pahala berlipat kali ganda lagi. Terlebih afdal daripada sembahyang fardu. Sembahyang fardu lebih dah. Bila buat amal sunat dalam bulan puasa, maka ni lebih lagi. Habis tu Allah Ta'ala anugerah Allah Ta'ala bagi pada kita dah lama dah ni. Ni bulan Syaban, masuk 1 Syaban dah. Dah lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau orang hak jenis hak panggil, hak kurang minat mana? Abang panggil ni, abang amalan ni, bila puasa dia mikir ni hujung. Hujung tu. Dia kata dah lama raya boleh balik kampung. Sedangkan abang puasa ni, Allah Ta'ala mari anugerah. Rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang pada Allah Ta'ala pada kita. Tengok hamba dia ni jenis malah dah buat amal ibadat. Jenis susah dah. Dah apa dah, belah-belah payah, belah susah. Baginya bulan Ramadan, apabila orang melakukan bulan Ramadan, berlipat kali ganda. Tambah-tambah pula ibadah puasa yang mana Nabi SAW menyebut, orang yang puasa ibadah yang lain, apabila seorang tu mengerjakan, Allah Ta'ala akan bagi kepadanya 10 dengan 1 amalan 10 ganjaran. Ataupun dengan 700 ganjaran si Allah Ta'ala. Banyak tu. Tapi ada pun ibadat puasa, orang yang melazimi dengan puasa ni, bahaya puasa, maka pahala Allah Ta'ala bagi tak terhingga banyak. Tak boleh nak bilang, tak harus. Kerana amalan puasa antara dia dengan aku. Allah Ta'ala kata, mana kata aku yang membalasnya. Banyak mana Allah Ta'ala tak boleh nak hitung. Itu terpulang pada Allah Ta'ala. Bila kata tak boleh nak hitung ni, apa panggil trilion ke trilion tak boleh kira. Orang kata Allah Ta'ala membalas puasa bagi pada orang yang melakukan ibadat puasa bulan Ramadan. Itu baru puasa. Tak melakukan ibadat sunat, berzikir lagi, bertasbih lagi, baca Quran. Dan lagi mana lagi, sembahyang tarawih ada pula dalam tu. Tak ada pada bulan-bulan lain. Berapa Allah Ta'ala bagi bulan puasa ni? Kerana Allah Ta'ala nak baginya pahala banyak kepada hambanya. Kerana Allah Ta'ala tahu kata hamba aku ni tak mampu pada bulan lain, jadilah kalau sekiranya Allah Ta'ala jadi dalam setahun adanya bulan puasa. Kerana rahmat Allah Ta'ala nak bagi kepada umat Nabi SAW. Butuh kita ni. Dan lagi pula dia kata mengekali akan zikir ini, dan jangan kau berbuat sebelum terbit matahari, maka pahala seperti Nabi Syekh. Dan lagi pula adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir. Ni adab tadi dia cerita adab
sebelum daripada mana? Terbit matahari. Tak. Lepas subuh nak buat benda terkadang kita ni tak tahu kau nak buat benda lepas subuh. Tak. Dah ada buat benda, pergi kedai kopi dulu Tak bahawa tiana dulu Tak. Maka panggil carilah amalan-amalan. Tak. Maka amalannya tadilah ambil daripada selepas subuh, mayang subuh dah. Mana? Hendaklah kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapalah terbit matahari. Tak. Siapa terbit matahari. Tu adab dia. Dan apabila matahari telah terbit sekadar satu galah. Tak. Satu galah ni mana? Satu galah ni bukan kita ambil galah kat inyo tu. Kata satu galah ni ambil galah naik matahari. Tak. Satu galah ni kalau kita akad tangan ni, tak. Matahari ni tengok nampak sama tak matahari kita. Tak. Kalau akad tangan ni matahari orang panggil duduk atas gini. Tak tengok daripada jauh. Maka apa itu segalah. Segalah tu. Bukan atas galah ambil galah kat inyo tu. Tak. Dah apa lagi tu galah kat inyo tu nak lapan dah molek kat tengah hari sungguh. Tak. Maka dia kata apabila matahari telah terbit sekadar satu galah, maka dikata sembahyanglah engkau 2 rakaat. Engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang. Dia kata orang panggil subuh ni dia ada waktu tahrim, waktu haram sembahyang. Tak. Apa panggil sembahyang ni kita nak sembahyang sunat. Apa panggil sunat yang mana? Panggil sunat yang apa yang makruh, apa yang haram, apa yang ada waktu tahrim. Mana waktu tahrim ni yang pertamanya iaitulah lepas so. Yang keduanya selepas subuh. Nah, yang ketiganya iaitulah waktu saat-saat matahari naik. Mana iaitulah waktu zuhur, nak naik zuhur. Nah. Maka tiga ni waktu tahrim kalau kita duduk di bumi yang lain daripada tanah haram. Adapun duduk tanah haram Mekah, tak ada waktu tahrim. Semayang lah nak semayang waktu mana. Nak semayang hajat waktu mana pun boleh. Nah mana tahrim ni? Seperti kita semayang sunat. Sunat yang ada sabab. Tak. Sunat ada sabab ni. Sebab apa? Sebab hajat. Tak. Dan lagi pula dia kata haram ni waktu lepas daripada sebelum gelincir naik matahari tu waktu tahrim haram kita semayang situ. Tak. Hak malaikat qada. Tak. Qada ataupun sunat mutlak apa qada boleh lah. Kerana qada ni dia tak ada limit, tak ada had. Bila sebut kita bila berhutang dengan orang, dia wajib bayar gitu tak. Dah bila orang ni dia berhutang dengan orang wajib bayar. Bila wajib bayar ni nak bayar masa ni? Tak ada masa. Tuang hak beri hutang tak ada masa. Nak bayar kaku pukul 4 boleh bayar. Dah tuang dia terima mereka dah. Dah bila kita orang ni bila berhutang, orang hak beri hutang tu bila-bila masa je boleh bayar. Tapi tak nak meminjam ni mari dah. Pukul 3 pagi pun ketuk kata boleh. Dah nak marah nak bayar hutang buka pintu. Tak beritulah Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut kata orang ni meninggalkan sembahyang qada ni sembahyang apa yang nak bayar hutang. Tak, dia tak ada waktu yang tahrim. Waktu haram tak ada. Bila-bila masa je kita boleh nak sembahyang qada ni. Maka dia kata apabila habis matahari telah terbit sekadar satu galah maka sembahyang 2 rakaat. Engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang. Iaitulah masa antara selepas subuh, sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Dan apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlaku lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha. Hak mula-mula tadi tu apa panggil sunat isyraq. Tak, sunat isyraq yang mana Nabi kata barang siapa yang apabila hak tani dia buat amalan tak kata apa-apa, tak kata benda-benda. Tak, dia tidak kata apa-apa, dia sembahyang, dia berzikir, dia bertasbih atau baca Quran sampailah matahari naik. Atau boleh pahala seperti yang memerdekakan 7 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Dan apabila dia sembahyang pula sunat isyraq, maka diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala seperti dia mengerjakan umrah. Tak, nak umrah duit tak ada.
Nak pahala buat guana wi pahala apa? Pahala macam pahala mengerjakan umrah. Maka hendaklah dia mayang sunat isyraq. Nak. Isyraq ni tadi sebelum apa panggil matahari naik segala. Apa panggil ni mudah dah. Dah ada takwin dah, ada jam dah. Masuk waktu bunyi. Nak. Apa panggil kau canggih, kau mudah dah kau nak kiranya buat ibadat pada Allah Taala. Dah. Tapi apabila kau canggih, takut bimbang kau payah. Dah. Orang dulu apa panggil zaman salafus soleh, bila dalam keadaan susah, maka lagi susah, lagi kuat dia buat ibadat pada Allah Taala. Nah. Dan apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlaku lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Engkau kerjakan sembahyang ini 2 rakaat 2 rakaat sekali salam. Nah, maka hendaklah bila naik matahari lepas isyraq, kalau duha ni kalau lebih kurang daripada 28 minit ataupun setengah jam lah. Ya, setengah jam lebih kurang dalam pukul 8. Dah, pukul 8 boleh dah nak sembahyang duha. Maka sembahyang duha apa? 2 rakaat. 2 rakaat apa sekurang sebanyak-banyak duha ni 8 rakaat. Dah 8. Sekurang-kurang 2 rakaat. Maka kerja 2 rakaat itu boleh buat 4. Dah 4 sekaligus dia tak ada. Dah, habis tu apa ni tiap-tiap suatu amalan apabila hak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana hak panggil hak putus, dak, maka ibadat tu tak boleh nak ubah dah. Dan lagi pula yang 2 rakaat sekali seperti apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seorang apakah dia hendak memperbanyaknya atau mengurangkannya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu bahawasanya di dalam tubuh manusia ni ada beberapa sendi. Tak, sendi banyak. Tak, 300 lebih sendi. Maka dalam sendi ini berhajat kepada sedekah. Nah, maka panggil banyaklah sendi ni berhajat sedekah. Tak, ada pun sedekah yang paling kurangnya panggil sekurang-kurangnya sedekah menghilangkan akan sesuatu yang menghalang daripada orang berjalan. Tak, panggil atas jalan ni penuh. Tak, dengar panggil pokok balik dia panggil dia buang. Nah, dia mengusul maka dia katakan sedekah pahala tu. Maka semua itu senyum pun dikatakan sedekah. Nah, yang mana anggota sendiri nak berhajat kalau boleh tiap pagi ni nak sedekah semua. Maka kata Aisyah, memadai dengan sembahyang 2 rakaat sunat duha, memadai dengan perbuatan dengan segala sendi ni telah buat sedekah pada pagi tu. Nah, sendi ni dia berhajat kepada sedekah. Maka bila kita sembahyang sunat duha 2 rakaat ataupun lebih, lebih afdal lagi lah. Sekurang-kurang 2 rakaat, maka memandai dengan bahawasanya anggota sendi ni telah mengerjakan sedekah pada hari itu. Nah, mana orang panggil dah buat dah sedekah. Sedekah kita bagi orang panggil tu orang lain pula. Nah, ni anggota badan ni telah mengerjakan sedekah dengan apabila orang ni sembahyang sunat duha. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutlah. Nah, dan lagi sunat duha ni apa panggil? Sunat nak beri murah rezeki. Nah, kalau orang panggil rezeki dalam keadaan kesusahan, kepayahan, maka sunat duha lah 2 rakaat. Allah tengok keberkatannya, Allah Taala akan mempermudahkan. Dak, hak payah-payah jadi mudah. Berkat dengan sembahyang sunat duha ni. Nah, tapi di dalam sunat duha ni kok iaitulah kena mengharapkan akan pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi rezeki Allah Taala akan bagi dengan mudahnya bila orang melazimi dengan sembahyang duha ni. Nah, sebab tu Nabi ni dia tak tinggal sembahyang duha. Dah, sebab tu 2 perkara Nabi bila dia sembahyang banyak orang ni salah. Banyaklah perkara sunat yang Nabi bila sembahyang ni terkadang amalan sunat ni, sembahyang sunat ni boleh juga qada. Nah, kita sembahyang sunat
Tapi semayang sunat tu boleh qada, bukan hak wajib je. Mana seperti amalan hak kita buat ni, amalan hak kita istiqamah semua, seperti maya duha. Tak. Ya jangan semayang hak hari ni. Tak, mayang hari ni 2 rakaat duha. Lepas tu nak temu duha pula, puasa akan datang pula. Tak, tu orang panggil tak boleh nak jadi pada qada. Panggil dia nak qada semayang sunat ni. Mana bila qada semayang sunat tu sama kat pahala buat ni. Tak. Mana orang hak istiqamah lazim semua ambil apa panggil ambil daripada jak muda dia. Tak. Mana dia buat sama. Apa sekurang-kurangnya 3 kali dia buat. Tak. Apa 3 kali dia buat semua, hari ni buat, esok buat, lusa buat. Tak. Esok pun buat tiba-tiba apa ni dalam kadang tiba-tiba terlupa, mari terlupa dak ingat sibuk kerja, maka boleh qada. Tak. Bagi orang hak istiqamah ada buat semua lah. Dan yang keduanya iaitu semayang tahajud ni hak Nabi buat. Tak, Nabi qada semayang tahajud apabila Nabi sallallahu terlupa. Tak. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa gelincir kecuali hanya semayang ini sahaja. Mana? Tak ada dah semayang sunat lain, tak ada. Lepas semayang amalan hak kita nak buat, ambil daripada gelincir matahari. Tak sampailah naik matahari. Mana sampai mana daripada terbit antara masa terbit matahari sampai masa gelincir. Gelincir ni nak dekat zuhur lah. Nak. Gelincir ni. Baik, itulah apa ni, hanya semayang sunat ni je lah. Mana sunat isyraq dan juga duha ni je. Dan dia kata lagi, maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu antara 4 perkara di bawah ini. Mana? Dah apa panggil habis dah masa ni. Nak buat belaka ni apa tak ada dah. Kalau kita kalau orang ni dia buat sungguh Allah. Banyak sungguhlah amalan dia. Panggil amalan hak dia bagi tahu ni, diberi tahu oleh Imam Ghazali rahimahullah taala ni, amalan hak dia melazimi buat. Hak dia buat semua hari-hari. Yang pertamanya yang terlebih afdal bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Mana? Kalau sekiranya habis dah semayang duha ni, kalau semayang duha ni oleh 2 minit tau. Habis panjang 5. Kau panggil 2 rakaat. Maka kalau semayang kau panggil lebih kurang 20 minit habis. Lapang ni. Maka lebih 20 minit ada lagi masa tu. Maka dia kata hendaklah kamu yang terlebih afdal bahawa engkau habiskan waktumu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu banyak. Ada ilmu su' dan ilmu yang manfaat. Ilmu su' ilmu yang jahat. Mana? Seperti ilmu yang haram kita belajar. Seperti ilmu sihir. Tu tak boleh. Ilmu sihir lagu mana nak sihir orang ni, pergi menutup, pergi belajar dengan Tok Cak. Pergi belajar dengan Tok Sami. Dia kata lagu mana rasa tak puas hati dengan orang ni. Ni haram belajar. Lagi belajar kat haram mana? Lagi pula belajar tu haram dah. Pergi buat kat orang lagi lah. Kau haram pula, kau berdosa pula situ. Dan bukanlah ilmu yang sia-sia yang sangat dimiati orang sekarang ini, yang mereka menamakan ilmu nafaat padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takut dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu apa panggil ilmu nafaat. Ilmu manfaat ni bila kita belajar berasa takutnya pada Allah taala. Berasa gerunya dengan Tuhan. Dan berasa syukurnya dengan Allah taala bagi kepada kita nikmat ni. Tu ilmu nafaat. Tapi kalau ilmu ni bila belajar tak ada apa mana? Panggil tak membawakan berasa takut dengan Allah taala. Bukan bawa berasa megah pula dengan Tuhan. Ni ilmu belajar ni. Mana? Bila panggil bila dalam keadaan bawa jadi senang di dunia, bawa dia sana tu mana? Kau megah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah ilmu tak memberi manfaat. Bukan ilmu yang memberi mudarat. Bahkan boleh membawa kepada seseorang tu dalam mana dalam keadaan dia beri Allah Ta'ala akan nikmat tu Allah dengan jalan mecok apa panggil. Jalan mecok apa panggil Allah dak wabi.
Dengan istidrak. Istidrak dengan jalan Allah Taala murka, bagi tapi bagi tak redha lagu mana. Maka hendaklah kita kena cari ilmu yang memberi manfaat. Mana ni? Kita duk mari dengar ilmu manfaat ni. Ilmu yang berasa takut ataupun kalau berasa dengar tak ada takut pun, tapi apa nak jinak. Terkadang orang ni bila dia dengar tak rajin dengar, dia biasa. Bila dia dengar satu ilmu ni, mana? Seperti ilmu yang bila dia dengar bawa takut pada Allah Taala, berasa nak beramal, tak berasa rengang, tak nak melakukan ibadat pada Allah Taala, tu apa panggil ilmu yang bermanfaat, mana di akhirat esok. Dan lagi pula dia kata, dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu, dan juga ilmu yang mana bila belajar bukan tilik aib orang dak. Dia tu mari dak, tu bukan benda lain tu, ada tu kerja dia tu dak. Panggil duk tilik aib orang semua panggil ni dak, duk tengok tepi kain orang, kain cari habis pas punggung duk sedar dak. Mana sebab tu ilmu ni, ilmu yang mana duk bicara aib dak. Lagu mana orang ni jahat, tengok aku ni jahat lagi pada dia ni dak. Bila dia berasa dia banyak kekurangan, banyak kesalahan, abang ni duk fikir, duk tilik pasal aib dia lah. Bila tengok Allah, lagu manalah amalan aku ni dak, lagu manalah diri aku ni dak. Abang ni duk tengok aib dia. Bila orang cakap hal orang mana, dia kata dak tahulah betul dak, kita boleh tahu tapi kita pun dosa pun banyak lagi dak bicara hak aib dia dak. Terkadang abang ni duk cara aib orang ni banyak lah dak. Seperti Allah Ta'ala apabila siapa dak satu berita kepadamu dak, apabila diberitahu oleh orang-orang munafik dak, orang munafik akan satu berita dak, maka hendaklah kamu mana kena tafaqquh dak, jangan mudah-mudah percaya dak. Takut kamu tergolong daripada orang munafik dak. Terkadang kita ni dak tambah-tambah pula dalam Facebook dak, dalam Facebook, dalam WhatsApp, mana berita tak tahu sehari awak tu lebih dah, wah gepoh lagi dah dak. Ya dah ni dak tahu lagi lagu mana ni kesahihan ni dak. Kerana Allah Ta'ala beritahu dak, apabila datang satu kabaran berita kepadamu, maka hendaklah kamu mana kena tafaqquh dak, kena kena fikir dulu, kena lock dulu sekejap dak, jangan mudah-mudah percaya. Bina ba'in fatabayyanu, maka hendaklah kamu bertabayyun. Bertabayyun ni mana kata apa ni, stop dulu dak mudah percaya dak. Kalau kita pergi sebol lalu jadi fitnah, orang ni buat fitnah, kita pula bagi fitnah pada orang, maka pahala pun orang tu jahat dah, boleh dosa dah, kita pergi bagi orang kita pula dosa pula dak. Sebab tu orang mukmin dia tidak mudah bagi-bagi khabaran-khabaran yang belum sahih dia tak. Dan lagi pula ilmu manfaat dia cara aib diri je, dan menambahkan makrifat di dalam engkau beribadat kepada akan Tuhanmu, dan lagi pula tambah makrifat kenal Allah Subhanahu Wa Taala dak. Bila buat ibadat betul-betul kenal Allah Taala. Hati ni sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ni terlebih merendahkan diri di hadapan Allah Taala. Bila kau semakin dia buat ibadat, kau semakin tunduk dia pada Allah Taala. Bukan semakin buat taat semakin tinggi. Semakin ada ilmu semakin tinggi. Jadi ni. Ilmu terkadang panggil mana semakin banyak ilmu semakin meninggi, adapun semakin banyak hartanya semakin banyak takaburnya. Tidak jadi. Dia nak apabila dia Allah Taala bagi nikmat pada dia, mana semakin banyak nikmat semakin rendah, semakin tawaduk dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ilmu hak dapat ni pun bukan melalui daripada usaha dia, asbab usaha dia, tapi kalau dak izin Allah Taala dak bagi akal fikir yang cerdik dak leh go kerana nikmat cerdik, nikmat mana nikmat fasih menyebut itu, mana kalau tidak dengan izin Allah Taala tak akan berlakulah pada kita. Sebab tu dia kata mana iaitulah menambahkan makrifat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan kegemaranmu terhadap negeri dunia,
dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya, dan juga menyedikitkan kegemarannya kepada dunia. Dunia ni tak gemar juga, bukan tak buat kerja. Tapi nak dibandingkan dengan akhirat ni, dia lebih gemar pada akhirat lagi. Kerja-kerja apa kerja ambil sekadar je. Tak sekadar boleh pergi makan anak mining, tak sekadar boleh ada rumah tempat duduk, pada tu Nak lebih pada tu, dia tak dah. Nak boleh buat makan orang panggil, boleh orang panggil hidup boleh. Nak sekadar pada tu je. Mana tidak menggemuk, mana menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia dan menambah kegemaran negeri akhirat. Bila belajar ilmu tu, kau tambah kita belajar dengan seorang guru. Guru ni duk didik, dia ajar kita. Mana kau tambah berasa sedap, rasa kau nak buat beramal, nak berasa rajin nak menambah amal akhirat daripada amal dunia. Dan mana dan mengekali bermacam-macam penyakit amalanmu hingga engkau dapat menjauhinya. Mana dan juga membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu. Bukan orang hok biasa je ada penyakit. Orang hok duk beramal ni pun ada penyakit juga. Maya apa penyakit hok dalam hati. Maka ilmu hok sini hok Imam Ghazali nak sebut ni, mana segala gerak-gerik hati belaka ni. Benda hok duk dalam hati ni dia nak buka belaka. Benda hok penyakit, benda hok molek. Hak penyakit hendaklah buang, maka dihiasi dengan perkara-perkara yang baik. Dan ilmu yang manfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan, sehingga engkau kenal dengan kehalusan penipuan syaitan ketika ia menggoda ulama su. Dan ilmu yang manfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir li ummati Muhammadin, Allahumma salli ummati Muhammadin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.